Okey. Selamat tengah hari semua. Tadi line teruk, terpaksa ended. Okey, maaf tadi line tak berapa line awesome sangat tadi. Jadi kita terpaksa dia automatically off dan ni sekarang start balik barulah. Okey, so sebelum saya start sharing saya hari ni, saya kenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Neti Laili. Kepakaran saya adalah dalam membantu orang yang dah lama sakit, tak baik-baik. Walaupun mereka dah banyak duit dihabiskan pada macam-macam produk kesihatan dan juga ubat. Okey. Kejap share balik lah. Okey, kena share balik macam-macam produk kesihatan dan juga ubat. Tak apa. Inilah perjalanan perniagaan kita, perjalanan yang hebat yang kita kena tempuh bila kita nak membina bisnes. Ada perjalanan dia yang hebat yang kita kena tempuh. InsyaAllah kita hadap saja. InsyaAllah Allah juga yang beri izin untuk membawa perniagaan kita terus berkembang. Okay. Alright. So untuk perkongsian hari ini, sebelum saya mulakan, saya nak mengucapkan rasa syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memudahkan urusan pekerjaan saya. Hai, saya nampak ada satu mata dekat situ. Siapa yang baru join, sila drop komen, boleh kita borak-borak. Okey. So, sebelum saya mulakan perkongsian saya hari ini, saya nak mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemilik alam, pemilik langit dan bumi, pemilik kita semua, kerana dia telah memberikan saya satu kemudahan untuk saya buat live hari ini. Apakah yang saya rasa mudah berbanding dulu? Kalau perasan, saya dah tak ada wire dah. Kalau dulu saya buat live, saya pakai headset lah, pakai mikrofon lah. Tapi sebenar-benarnya kita boleh pakai earbud je pun. Boleh pakai dah, tak ada serabut-serabut dengan wire-wire. Jadi kita boleh pakai earbud ni punya. Kenapalah saya tak terfikir dulu kan. Tapi Alhamdulillah. And then syukur Alhamdulillah juga dengan bila Allah upgradekan gadget saya untuk bekerja. Semoga kerja saya jadi mudah. Alhamdulillah. Lagi-lagi kerja-kerja untuk buat video. Tinggalnya sekarang bila masuk Ramadan ni, masa saya banyak dihabiskan untuk upgrade saya punya amalan di dalam bulan puasa seperti biasa. Kebiasaan seperti kebiasaan ramai orang Islam lakukan kan. Okay, saya berdoa dan berharap, dan insyaAllah saya akan teruskan schedule cara hidup saya yang sekarang ni untuk consistently sampai bila-bila, bukan hanya di bulan Ramadan sahaja. Dan saya tetap bersyukur sebab ia bermula di bulan yang mulia inilah. Sebenarnya start bulan lepas lagi, tapi bulan ini upgrade lah, kita ada tambahan solat tarawih kan. Kalau bulan lain tak ada solat tarawih, kita ada solat-solat biasa saja. Syukur Alhamdulillah. Okey kawan-kawan, pentingnya untuk kita bersyukur setiap hari. Sebab Allah janji kalau kita hai Bejo. Waalaikumsalam. Semoga perniagaan Bejo semakin berkembang. Semoga kesihatan Bejo dan keluarga sihat walafiat. Akak doakan Allah bantu bisnes Bejo semudah-mudahnya. Okey. Amin. Alright.
Lama Abejo tak masuk live kat Neti. Memanglah lama tak masuk Abejo sebab akak tak buat live. Bulan ni baru start ni. Okay. Alright, so tadi akak mulakan live ni dengan rasa syukur lah. So Abejo, sekarang ni akak buat live, akak tak pakai wire dah. Headphone pun tak ada, mic pun tak pakai. Akak pakai earbud dia. Bluetooth kan dia je dengan phone. Alhamdulillah, sekarang ni akak live pakai phone aja. And then live dekat Facebook aje lah. Nanti kita upload aje lah manual dekat YouTube dan channel-channel kita yang lain. Okay. Dia sebab handphone lama akak dulu, akak tak boleh buat live dekat phone yang lama tu sebab space dia terlampau kecil. Bila kita buat live kat situ, kita tak boleh nak save. Jadi Alhamdulillah bila Allah bantu upgrade gadget yang ada ni, InsyaAllah kerja-kerja untuk upgrade ni kena mudah. Tinggalnya kena komitmen lah, konsisten. So macam semalam akak janji dengan Allah, amin, amin, amin. InsyaAllah. Allah kata siapa ustazah, alim ulama cakap salah satu doa yang Allah, antara doa yang dimampukan adalah doa kita untuk sahabat-sahabat kita kan. InsyaAllah semoga doa-doa kita semua dimakbulkan kan. Dan yang terbaiknya, Allah ni dia punya maha pengasih, maha penyayang. Bila kita mendoakan kawan kita, contoh kita mendoakan kita mendoakan seorang itu supaya bisnes dia grow hebat kan, nanti malaikat mendoakan kita balik. Malaikat akan cakap, dan untuk kamu adalah yang lebih baik. Didoakan untuk kita pula. Itu yang terbaik. Memang beautiful, sangat indah hidup ni sebenarnya kan. And then pentingnya kita bersyukur setiap hari. Hai Marisa, good afternoon. Selamat petang. Alhamdulillah. Terima kasih Abejo dan share. Thank you. Terima kasih juga Marisa tadi share live akak, tapi line sangat awesome. Jadi di replace dengan satu live yang baru. Okay. So kalau perasan akak sedang berusaha untuk belajar menggunakan ayat-ayat yang bunyinya positif, supaya kita dapat masukkan maklumat yang positif dalam otak kita ni, supaya dalam fikiran kita nanti dia akan fikirkan benda-benda positif sahaja. Ini hasil daripada bacaan buku Rahsia Magnet Rezeki. Semalam akak baca ni. Semalam tak habis lagi. Tapi dapatlah orang kata dia punya message tu dapat absorb dengan baik. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan syukur juga akak dah daftar kelas untuk kelas Ustaz Nasrullah ni. Live awesome. Kita cakap dengan diri kita awesome. Setiap dalam buku ni Ustaz Nasrullah dia cakap sebenarnya dia ada bagaimana salah satu benda yang menarik, yang menjadi magnet dalam kehidupan kita ni adalah sebenarnya otak kita. Jadi otak kita ni kita kena line awesome. Line awesome. Line awesome sangat. Line akak hebat, laju gila kat sini ya. Tekan aja sampai. Live semua streaming semua laju. Tidak ada keluhan. Amin. Alhamdulillah. So semalam, okay, ni masuklah terus sharing tentang minda kita. Semalam baca pasal minda kita. Sebenarnya apa yang menjadi magnet rezeki? Sebenarnya otak kita ni yang menjadi magnet rezeki sebenarnya. Dia macam ni. Dalam dunia ni, dia manusia, benda-benda ni dia ada level. Kalau level yang pertama saya nak tunjuk ni. Level pertama itu level ni dalam dunia kuantum lah. Dunia kuantum. Tak apa nak faham macam ni. Nanti akak masuk kelas, akak belajar lagi lah macam mana explain.
Tapi sebenarnya ia adalah the power of positive thinking lah. Okay. 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 Boleh nampak tak ni? Syekh. Kat sini, benda secara umum, mula-mula tu dia, kita ni adalah dunia kenyataan. Lepas tu benda. Lepas daripada benda, katalah kita cakap ni benda ni adalah buku. Okay, mula-mula dunia kenyataan. Lepas tu ni benda ni buku lah kata. Lepas buku tu sebenarnya terdiri daripada molekul. Nampak? Molekul. Lepas molekul, dia akan jadi atom. Lepas atom, dia akan jadi partikel. Bawah partikel, benda ni sebenarnya terdiri daripada kuanta. Kuanta kemudian terdiri daripada energi. Dan kemudian last sekali adalah super energy. Jadi setiap apa yang ada dalam dunia ini sebenarnya bukanlah, contoh katalah susu. Ini bukan sekadar susu, tetapi dia ada energi di dalam dia. Macam akak pun bukan sekadar akak pun ada energi. Korang pun semua, Ebenjo pun ada energi. Energi Ebenjo, energi Marissa, energi semua benda. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tarik, contoh duit pun ada energi. Jadi macam kita bila kita nakkan secara kasar nak duit banyak setiap hari, duit datang setiap hari dengan kita kena selaraskan dengan energi duit tu. Jadi supaya dia datang kat kita macam itu. Tapi secara detail akak kena belajar lagi lah. Iya, Marissa terbaik. Tapi the best part yang semalam akak baca, memang dia berbeza. Kalau buku ni mudahnya menjemput rezeki ni, dia bagi amalan-amalan sunat yang orang-orang Islam boleh buat lah. Macam solat sunat, solat hajat, sedekah, untuk menarik rezeki. Sebab di dalam Islam dia ada kelebihan dia. Lepas tu setiap solat, setiap duha, setiap sedekah kita tu dia ada energi dia. Tapi yang ini malam tadi memang dia sebenarnya sampaikan macam apa yang Dr. Azizan sampaikan, tetapi lebih orang kata lebih detail. Kalau Dr. Azizan cuma cakap apa yang kamu fikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu cakap adalah doa kan. Tapi dalam buku ini dia explain lebih detail macam mana. Okay. So tadi sebabnya Ustaz Nasrullah ini asalnya adalah seorang ahli kimia. Jadi bila ahli kimia ni dia dah biasa bermain dengan alat-alat yang boleh tengok tengok partikel-partikel, molekul-molekul. Okay. Jadi sebab itu kefahaman dia lebih baik lah dalam bidang energi ni. Jadi memang betul lah, dulu pernah terbaca bila kita tengok pada setiap objek, bila kita zoom kan, last sekali apa yang kita nampak adalah kita akan nampak atom yang bergerak. Atom tu bergerak, bergetar. Bergetar tu yang dipanggil energi. And then yang kata super energy tu adalah kita Allah lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak mencapai ke tahap pemikiran kita tu supaya kita boleh menarik energi ni untuk datang kat kita. Tapi tak boleh salah tarik energi. Sebab itu kita kena cakap benda-benda positif sahaja. Kenapa kita kena cakap benda-benda positif sahaja? Okay, buku ni akak beli kat Shopee. Akak rasa kalau Marissa nak beli pun boleh aja. Lepas tu akak tengok tadi dekat Shopee dia ada lagi buku-buku dia yang lain untuk dia ada bab-bab dia kan. Tapi yang ini adalah yang basic, yang pertama lah. Tapi yang the best part hari ni, yang paling keren, yang paling hebat berlaku adalah akak dah daftar kelas 7 hari untuk kelas 7 hari yang camp online Magnet Rezeki tu. Alhamdulillah harganya sangatlah hebat, hanya RM128 sahaja. Kelas online selama 7 hari dan satu family boleh akses. Cumanya nanti akak dah
DM dia punya admin lah macam mana cara macam family kita nak join tu. Tapi kat sini dia ada bagi tahulah. Sebab apa? Betul. Yang apa? Kena cakap benda-benda positif saja. Nanti akak bagi contoh. Tadi malam akak baca kan, dia ustaz tulis saja. Lepas tu memang orang kata ouch, macam gitulah. Dia dapatlah dia punya idea tu. Okey, nama camp ni Camp Online Magnet Rezeki. Okey, akak terangkan dulu Ustaz Nasrullah ini sebenarnya macam mana dia boleh jadi trainer untuk jadi trainer untuk rahsia magnet rezeki ni. Sebab puncanya adalah banyak perkara yang berlaku dalam hidup dia dulu. Macam bila dia nak je dia dapat. Bila dia nak je dia dapat. Macam tu contoh. Antara perkara yang dia nak dia dapat, dia cerita masa dia belajar dia kat sini bawah ada line. Kau letak balik okey tak ni? Line aktif hari ni. Okey, alright. So akak cerita dulu tadi pasal Ustaz Nasrullah tu sebenarnya dia ahli kimia. Jadi isunya isu pula. Sebab dia dah boleh, dia ada alat, dipinjamkan satu alat oleh dia punya dia bekerja sebagai pembantu profesor ni. Jadi dia ada satu alat tu, dia boleh tengok secara apa orang kata guna mikroskop lah. Kita panggil mikroskop tapi tak tahulah nama dia apa yang sebenar-benarnya. Okey, jadi bila dia tengok sebenarnya satu atom tu bila dia zoom sebenarnya ia adalah himpunan energi yang bergetar tu satu sama lain. Tu yang dia teruskan kajian. Okey, kemudian seterusnya punca dia berminat untuk mengkaji lebih dalam tentang tentang ilmu magnet mudah mencari magnet rezeki ni kan. Keren sangatlah pasal pegang lah macam gini. Okey, so mana akak dah letak ni? Nampak buku kat belakang tu. Tak berapa tersusun. Okey, so puncanya Ustaz Nasrullah ni dulu dia banyak dapat benda-benda free. Antaranya yang paling besar adalah dia dapat geran tanah original. Dia dapat 18 keping geran tanah original daripada tuan tanah tu tanpa perlu bayar apa-apa. Itu salah satu benda yang dia dapat bila yang dengan mudah lah. Start daripada macam-macam dia dapat, and then dia mula buat kajian. Kenapa benda-benda tu boleh berlaku. Dan daripada dalam buku ni dia ada tulis lah, dia buat kajian daripada ilmu siapa. Ada banyak ilmu, bukan hanya ilmu pun, sumber-sumber ilmu tu dia ambil daripada ramai orang. Mana kejap. Okey, ada kat sini dia senaraikan adalah 10 orang. Okey, orang yang pertama dia buat kajian ilmu pertama adalah Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru ni dia sang peneliti air dari Jepun. Kemudian tokoh kedua yang dia study adalah Roger Hamilton. Okey. Alright. Okey. Akak baca sikit lah. Dia ada letak kesimpulan bila apa yang dia dapat daripada kajian dia, pembacaan dia daripada sumber-sumber yang dibaca daripada tokoh-tokoh ni. Kalau daripada Dr. Masaru Emoto ni, sang peneliti air ni, dia mendapati, doktor ni meneliti melalui respon air. Ternyata kalau diberi kalimat positif, air memberi respon yang positif berbentuk kristal berlian. Sebaliknya, kalau diberi kalimat negatif, air pun memberi respon negatif. Yang ini bentuknya tidak teratur. Dan kemudian dia kata dapat simpulkan kat situlah sesuatu di sebalik air.
Tokoh yang kedua adalah dia ambil daripada Roger Hamilton, iaitu sang social entrepreneur. Ia meneliti, Roger Hamilton ni dia meneliti tentang orang terkaya di dunia. Dari hasil penelitiannya, terdapat 38 orang terkaya di dunia. Ia menyimpulkan bahawa mereka mempunyai habit atau kebiasaan gaya hidup yang khas. Mereka bukan sekadar rajin berikhtiar, tapi mereka juga punya rahsia rezeki melimpah, iaitu mereka senang berbagi kepada orang lain atau berjiwa sosial. Maksudnya 38 orang terkaya ni, dia persamaan dia adalah mereka suka bersedekah. Okey, kemudian tokoh yang ketiga kat sini adalah Rhonda Byrne. Tak pasti nak sebut macam mana lah, Allahualam. Tajuknya The Secret. Okey, ia meneliti tentang hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Ternyata ada banyak bukti ilmiah bahawa ada hukum tarik-menarik dalam hidup ini. Mesti hati-hati sekali dalam membaca buku dan juga video penjelasan dari penulis ini, kerana salah satu kalimah, yang ini kesimpulan lah, kena hati-hati sikit bila baca buku Rhonda Byrne ni, sebab dalam buku dia tu ada juga, dia tulis kat situ, kita lah Tuhan itu. Yang itu dia agak terlebih lah. Kemudian tokoh keempat, dia mengkaji, tokoh keempat adalah Yvonne Oswald. Tajuk dia, Hai Kak Hai, Kak Hai yang hebat, yang awesome, seronoknya balik kampung, duduk dengan mak saya. Besok pun sampai sini insyaAllah. Alhamdulillah. And then salah satu ilmu daripada Ustaz Nas yang saya sempat tengok dekat YouTube adalah energi bila kita memuliakan ibu bapa. Ada energi dekat situ, tapi saya tak baca detail lagi, belum sampai insyaAllah. Tapi dapatlah, maksudnya bila kita berbuat baik, memuliakan parents, itu kita akan dapat satu respon yang positif. Dia ada satu video tu YouTube saya tengok, dia cerita pasal dia punya testimoni seorang wanita. Dia pergi Mekah. Masa tu dia nak pergi Mekah tu, dia orang dah ada kat Mekah. Dia orang perempuan ni nak pergi dekat Raudatul Jannah yang dekat dengan makam Nabi tu kan. Nak dekat dengan makam Nabi, tapi masalahnya kan pack. Lepas tu macam dia rasa macam kalau logik akal macam mustahil lah kan. Kemudian apa yang berlaku, mak dia nak pergi toilet dalam keadaan sejuk sangat, cuaca macam mana kan. Macam itulah, mak dia perlukan dia punya bakti lah masa tu dekat Mekah tu. And then dia niat, okey tak apalah, aku muliakan ibuku ya Allah, aku muliakan dia, dan kau berikanlah aku bantuan. So dia bawa mak dia. Bila dah balik tu, dah settle. And then what happened, masa Allah mudahkan dia, urusan dia untuk pergi dekat Raudatul Jannah tu, tak ada halangan pun, mudah je. Tapi kan nak share lah live testimoni saya hari ni. Okay, so untuk pendaftaran kelas Magnet Rezeki tu kan, dia cuma RM128, and then boleh satu family. Semalam saya fikirlah, sebab saya nak ajak husband saya join kan, tapi dalam fikiran saya bermain right, line dah datang balik, line kita busy hari ni. Jadi dia sekejap tadi tak ada. Okay, so apa yang berlaku semalam, saya hanya berfikir dalam fikiran je, terlintas. Kan bagus kalau suami saya share half from the fee. Know what happened, hari ni dia bayarkan, dia bagi duit untuk bayarkan yuran kelas camp online tu. Dan the best part, dia tulis dekat situ, sekejap
tak ada kat sini, dekat phone yang ni. Okay, dia tulis, husband saya tulis, dia terbuka hati dengan sharing saya dekat Facebook, dekat WhatsApp, and then dia willing to sponsor half from the fee. Alhamdulillah, Allah mudahkan apa yang saya inginkan itu tanpa saya perlu cakap, tanpa saya perlu minta pun. Syukur Alhamdulillah. Bila benda tu berlaku baru saya teringat semalam saya ada minta macam gitu. So macam gitulah. So sekarang ni saya sedang training untuk berfikir benda-benda yang positif, bercakap benda-benda yang positif, berdoa pun saya harap saya dah ubah cara saya berdoa tu. Sekarang ni saya berdoa, saya say dekat Allah thank you sebab macam benda tu dah berlaku. Sebab saya lepas baca tentang cara otak kita bekerja kan. Sebab otak kita ni satu hari dia memang akan berfikir je 600,000 kali akan berfikir. So kita kena masukkan maklumat-maklumat yang maklumat-maklumat yang betul. Syukur Alhamdulillah Marisa. Sebenarnya dia sekarang ni kita punya task adalah finding miracle. Kena trace apakah miracle yang berlaku dalam kehidupan kita. Nanti hari tu ada buku yang hilang, kena cari balik. Akak kena record. Alhamdulillah. And then ada satu kemarin anak lelaki akak tugas dia buang sampah. And then masa tu dah sahur. Sampah pula masa tu I don't know sisa ayam kot kan. Jadi dia dah macam stinky winky sikit. Tapi lepas waktu sahur tu kan pagi-pagi buta lagi. Anak akak pun masih lepas sahur tu masih terpisat-pisat lagi kan. Akak ada bagi tahu dia. Akak bagi tahu dia suruh dia buang sampah sekali je. I cuma announce bagi tahu dia sekali je. Dalam hati akak berdoa, ya Allah, semoga kau bukakan pintu hati anak aku ni pergi buang sampah. Sebab secara logiknya macam impossible lah budak tu nak usaha. Dah tutup let me use first, okay? Okay? Alright. Okay. And then baru datang balik ni. Rupanya bila Haras buka tu dia Umi dapat sikit je kat sini. Bagi Umi pakai dulu, okay? So, pagi tu bila akak cakap dengan dia, cakap sekali, and then akak doa, minta pada Allah supaya Allah gerakkan hati dia pergi buang sampah tu. Sebab secara logiknya mustahil ada orang nak buat pergi buang sampah. Budak umur 15 tahun, 15 tahun nak pergi buang sampah pagi-pagi buta. Lepas hujan pula tu, gelap lagi. Tapi Alhamdulillah siangnya bila akak tengok sampah tu dah tak ada, dia dah tukar. Alhamdulillah, syukur sangat. Syukur sangat-sangat. Sebab for me, untuk orang kata anak-anak yang 5 orang ni, bila kita request sesuatu, kita tak boleh request hanya pakai mulut saja. Memang perlukan connection dengan God. Sebab itu yang terbaik. Sebab untuk supaya kita tak penat. Yalah, budak-budak kan. Alhamdulillah Allah bantulah dari segi situ. Okey, tu 2 keajaiban yang akak rasalah minggu ni. Cumanya untuk dari segi sale, sebab akak dah ubah sikit. Saya dah ubah sikit cara saya request. Previously I'm requesting 10%, orang panggil 10 fighter for this April. Tapi I change, akak ubah doa tu. Sebab ada satu ilmu tu daripada ustazah ke ustaz mana, bila kita minta sesuatu daripada Allah, kita jangan bagi deadline umpama mengajar Allah. Macam gitu. So kita boleh minta apa yang kita nak, tapi kita kena minta Allah yang buat keputusan untuk kita bila dia nak bagi. That's why kalau nampak this week sale agak slow sikit sebab I'm arranging, tengah tukar macam gitu. So ambil masa bila dapat tu tukar tu, previously tukar doa tu bertukar jadi I'm focusing requesting to God, I want to achieve diamond ambassador. Akak minta supaya Allah bagi akak jawatan diamond ambassador by next year.
So open ended, tarikh tu bila by next year. Tapi lepas baca buku ni kan, lepas baca buku ni akak tukar lagi doa, tukar jadi macam bila akak berdoa tu akak say thank you sebab dah jadikan akak Diamond Ambassador. Macam kita dah, memang kita dah kaya, memang kita dah Diamond Ambassador, dah kaya. It's actually sebenarnya kita nak bagi input positif dekat otak kita. Allah of course lah lebih tahu kan. Dan sebenarnya hakikatnya kita ni macam kalau orang Islam lah, kalau kita baca daripada baca apa yang Allah sampaikan dalam kalamnya, hakikatnya, contohlah hakikatnya akak ni sebenarnya memang orang kaya. Akak ada istana di syurga. Akak ada istana di syurga yang mahliganya tinggi bertingkat-tingkat. Akak kaya gila. Saya ada sekurang-kurangnya 10,000 orang pembantu dalam mahligai. Kaya tak? Lepas tu kehidupan akak mudah aja sebenarnya. Kalau nak, just fikir benda tu datang. That is actually our real life sebenarnya. My real life actually. Tinggalnya sekarang ni Allah hantar dekat dunia and testing me how I want to manage this life before I get back to my real life. Actually my real life dah tunggu. I'm actually very rich woman, which is akak ada pelamin yang dibuat daripada emas, bertahtakan permata. And then kalau suami ada isteri dia, minimum seorang lelaki di akhirat nanti ada 2 orang isteri. Bergantung pada amalan dia, ada 2 orang isteri. Dan sama ada isteri dia tu dua-dua dia kahwin dekat dunia ataupun satu kat dunia, yang lain the rest is di akhirat lah. So suami lagi lah kan, dia orang punya hidup tu memang sebenarnya hebat, memang dah hebat pun. Sebenarnya kita ni adalah sebenarnya, so actually I'm a rich woman. Tinggalnya sekarang ni kita disogokkan dengan perkara-perkara yang salah menyebabkan I cannot say that word sebab tak nak bagi otak ni dia dapat input yang salah. So I keep telling I am rich. Actually I am rich. Memang Allah dah jadikan kita ni kaya sebenarnya. Kan Kak Hai? Kan? Memang kita ni sebenarnya kaya. Dekat akhirat nanti kita nak apa saja, melintas saja, sama juga. Jadi perkara-perkara yang berlaku, antara perkara-perkara yang berlaku dalam dunia yang macam tadi Ustaz Nasrullah tu berlaku, dia melintas saja, dia request saja, dia tak usaha effort pun dapat. Itu sebenarnya macam buah-buah daripada syurga. Kehidupan kita kat syurga macam tu nanti sebenarnya. Tapi dekat dunia ni hanya mereka yang dah, orang kata mungkin amalan dia lebih, kefahaman dia lebih, dia boleh dapat. Tapi itu actually banyak benda yang berlaku. That's why akak tahu benda tu. And then I need a circle yang selalu keep reminding me macam mana nak berfikir dengan betul. That's why lah buat keputusan untuk join kelas tu and nak berada dalam circle yang akan selalu remind me how to think positive. Macam gitu. Alright, so ni gambar dia. Okay, nampak tak? Okay, setiap hari ada 2 juta maklumat akan masuk dalam otak kita. Dan setiap hari, tak perlu paksa, otak kita akan berfikir sebanyak 60,000 fikiran setiap hari. So, kalau kita bagi maklumat-maklumat yang salah kepada otak kita, dia akan berfikir 60,000 kali maklumat yang salah. So now, we kena keep telling our mind that macam kita sekarang fokus, kita adalah successful, kita adalah kaya, kita adalah orang yang dapat bagi sedekah banyak hari-hari, kita adalah dapat duit hari-hari. So kenapa macam akak pula,
akak sebut akak cakap, Allah, terima kasih Allah kerana kau bagi aku duit hari-hari. Sebab rezeki kan ada banyak, tapi specifically macam akak nak duit juga kan. So duit, akak nak duit hari-hari. So for me, I said duit lah, specific. And then sebab akak tak nak, akak tak prefer my cara berfikir macam gitulah. Siapa yang rasa okey lah, ke tak okey, sebutlah rezeki kan. Sebab kalau rezeki kan tak semestinya duit. Tapi specifically macam akak nak duit masuk hari-hari dalam bank. Ada duit, alhamdulillah hari ni ada duit masuk dalam bank kan. Husband bagi, dia masuk lah. Okay, alright. So kita ada 60, otak kita akan berfikir 60,000 fikiran setiap hari. So apa yang maklumat yang masuk, 2 juta maklumat yang masuk, dan apa yang difikirkan kita tu yang akan menjadi dipancarkan. Apa yang dipancarkan yang menjadi nasib kita. So contoh untuk akak yang terbaru. Last 2 months I keep thinking about iPhone 12 Pro Max. Seriously, keep thinking. And then maybe that's what happened lah, that my mind processing 60,000 kali berfikir tentang iPhone 12 Pro Max. And then sampai tahap bila solat tahajud malam pun minta, ya Allah, minta. And then that's what happened. Now I have it now. So walaupun sekarang ni dia bukan secara percuma, sebab akak cerita dengan husband, sebelum akak beli iPhone 12 ni, akak fikir akak nak iPhone ni akak nak dapat secara percuma. Sebab tengok ustaz boleh dapat benda percuma, orang ni boleh dapat, tapi tak pergi detail lagi, tak pergi kelas kan. So I'm thinking of I want to have this free also macam dia orang. Tapi tahulah, sebab duk fikir, tapi tak tahu macam mana boleh dapat handphone tu dengan cara percuma. Sebab my source of income sekarang hanyalah this business susu dan juga income jaga budak dengan allowance yang husband bagi. So itu je lah. So secara logically kan, memang tak tahulah macam mana nak dapatkan iPhone 12 Pro Max ni percuma hari tu. Tapi sebab keep thinking, last sekali I use my saving goal to exchange with this gadget, and then nanti kita ambil balik lah. So akak cakap dengan husband, mungkinlah orang yang dapat percuma tu jumlah dia tu jauh lebih besar, and then adalah lagi benda-benda yang dia orang buat yang akak tak sampai level lagi. Tapi for me, Allah nak bagi free, Allah cakap you have your saving, you use your saving lah. So that's what happened. Macam tu lah, keep thinking lah 2 bulan berfikir, keep thinking kan. Dah jadi juga. Nasib baik husband ni jenis yang faham. Dia jenis faham bila kita ni duk fikir kan, sampai tahap tak boleh tidur. That is not good. Macam husband akak, dia punya selalu jadi benda tu adalah bila dia teringinkan satu brand minyak wangi tu, dia jenis tak boleh tidur kalau dia tak dapat. So bila akak dapat macam ni, dia faham lah. Tapi sebab akak tak nak jatuh orang kata membazir, iPhone ni kuat, keren, harga dia premium. Tapi akak berjanji dengan Allah, akak akan gunakan maksimum handphone ni untuk bisnes, untuk dia. Alhamdulillah. Untuk buat video dengan iPhone ni, macam nak download daripada YouTube ke, nak edit video potong-potong ke, boleh, tak ada masalah. Compare dengan my old iPhone lah. And then the best part, speed lah. Sebab previously I have another Android kan, tapi I quite dari segi speed tu akak lebih suka iPhone punya speed lah untuk buat kerja. Dan tak ada lagging. Memang sangat thankful. Dan insyaAllah maximum use, kena maximum use supaya sebagai tanda kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Dan alhamdulillah, dengan ada handphone ni, anak akak boleh pakai laptop. So I tak payah buat kerja guna laptop. Macam tu.
Okay. So, last sharing. Dah lama ni. Berapa minit dah. Okay, daripada tadi kan 3 orang kan. Actually ada 9 orang. 10 orang. 10 orang tokoh yang Ustaz Nasrullah ni study ilmu dia untuk create this ilmu. So, dan bila dia study tu yang yang dia dapat first main thing adalah apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa. Actually untuk dia kejap baik cari satu perkataan dia yang betul-betul. Mana perkataan dia? Okay, tapi kat sini tu ada power of positive thinking lah. Okay, mana semalam ada share kesalahan berfikir. Ada juga topik kesalahan berfikir. Berfikir tak boleh salah. Alam bawah sedar hanya mengenal fokus. Okay, tajuk alam bawah sedar hanya mengenal fokus ni, dia macam ni tau. Contoh. Okey, dia bagi 3 ayat. Alam bawah sedar hanya mengenal fokus. Okey. Kita nak kaya tapi fokusnya ke miskin. Kita nak lunas hutang, habis bayar hutang, tapi kita fokusnya ke hutang. Kita nak hidup bahagia tapi fokusnya penderitaan. Jadi itu yang menyebabkan cara kita berfikir tu salah. Contohlah, okey. Macam mana itu ada 3 ayat lah. Okay, and then okey, katanya alam fikiran ataupun alam bawah sedar kita tidak memancarkan, tapi dia memancarkan energi yang kita fokuskan. Okay, jadi keinginan kita, yang kita inginkan, yang kita doa tu tidak akan dipancarkan, tapi apa yang kita fokus dekat fikiran ni yang akan dipancarkan. Jadi sebagai contoh lah, kalau orang yang Islam dia rajin solat duha untuk orang kata murah rezeki. Okay, salah satu effort yang diberilah. So kita solat duha, kita minta murah rezeki. Sekejap okay, jadi contoh kita solat duha nak minta murah rezeki. Tetapi dalam kehidupan kita ini dipenuhi dengan kekurangan, dengan challenge, dan itu yang kita fikirkan dalam fikiran kita. Contohlah tak cukup duit. Kita duk fikir tak cukup duit, tapi kita solat duha. Kita minta kaya, tapi kita ada masalah tak cukup duit, dan masalah tak cukup duit tu yang memenuhkan kepala otak kita. Jadi apa yang dipancarkan adalah yang tak cukup duit tu. Bukanlah doa kita masa solat duha tadi tu nak minta kaya, nak minta murah rezeki, tidak. Jadi itulah bezanya doa dan fokus. So banyak lagi yang perlu dipelajari. InsyaAllah mana-mana nanti. Solat duha tu lepas waktu subuh, Marisa. Kalau solat subuh solat wajib. Solat duha ni sunat je. Nak buat pun boleh, dapat pahala. Tak buat pun tak apa. Tapi sangat digalakkan. Dia dalam start pukul lepas subuh tu, dalam pukul 7 lebih, dalam pukul 8 tu dah boleh lah solat duha. Sampai matahari pukul 12 tu kena berhenti. Waktu solat duha pukul 8 sampai pukul 12 tu dah kena berhenti. And then siapa yang terlewat tu boleh start balik buat sampai sebelum waktu zuhur. Tapi start balik buat tu akak start balik lepas pukul 12 berapa tu akak tak pasti. Jadi normally kalau akak buat antara pukul 8 sampai sebelum masuk pukul 12 tengah hari. And then waktu yang terbaik untuk solat duha adalah pukul 10 pagi. 10 pagi sebabnya dalam Islam ni kan, dia ada 2 solat sunat yang hari-hari kita boleh buat, dan waktu dia ada waktu-waktu dia yang kita boleh dapat markah maksimum lah. Contoh kalau solat duha ni kita akan dapat afdalnya kira markah maksimum lah boleh kata
dalam pukul 10. Sebabnya kita tengah sibuk buat kerja, buat bisnes lah, whatever. Tiba-tiba kita berhenti, kita pergi solat, kita minta dengan Tuhan rezeki, minta dengan Tuhan apa-apa. Kita berhenti solat tu. Itu sebab dapat kelebihan yang lebih. And then lagi satu, solat tahajud. Solat tahajud, syarat dia kita kena tidur dulu. Kena tidur. Lepas solat isyak lah. Solat isyak tu dah wajib kan. Solat tahajud ni adalah solat sunat. Tapi syarat nak buat solat tahajud tu, kita kena tidur dulu. Dan waktu yang terbaik adalah pukul 3 pagi. 3 pagi, 4 pagi. Macam tu. Sebab apa waktu pukul 3 pagi terbaik? Sebab waktu tu lah orang tengah tidur lena. Nyenyak gila. Tiba-tiba kita boleh bangun, pergi mandi, untuk segarkan diri. Siapa yang nak mandi? Kadang-kadang kalau sejuk sangat tak mandi. Bangun, tinggalkan tempat tidur, buka selimut, struggle lah nak bangun pukul 3 pagi tu, pergi wuduk and then solat. Itu Allah bagi untuk waktu-waktu yang afdal tu, markah lebih lah. Sebab effort dia tu, effort. Jadi solat duha dengan solat tahajud ni adalah dua solat sunat yang Rasulullah buat setiap hari, hampir tak pernah tinggal. Dia tinggal pun mungkin sekali, 2 kali, sekadar nak membezakan, nak bagi tahu kat umat solat duha dengan solat tahajud tu tak wajib. Tapi sangat digalakkan. Kalau solat dulu, akak jarang, tak ada buat solat duha tau. Tetapi bila dapat hidayah, lepas akak buat amalan selawat hari tu kan, bagus sangat bila kita buat amalan selawat ni. Sebab amalan kita tu, selawat tu kan ada syafaat Nabi, ada kita dapat doa daripada Allah. Jadi apa yang berlaku pada akak bila akak seriously perbanyakkan selawat hari tu, akak dapat kekuatan, banyak kekuatan baru untuk tambah amalan. Jadi antara amalan yang akak buat adalah solat duha. Akak buat sebab, bukan sebab kata buat solat duha murah rezeki, tapi akak buat sebab Rasulullah tak pernah tinggal solat doa, melainkan sekali 2 kali. Jadi Rasulullah tu pun buat, aku ni umat dia tak buat, masyarakat. Macam itulah di fikiran ni. Start daripada situ akak buat. Minimum 6 rakaat. Maksimum 12 rakaat lah. Ya, kalau kita buat lebih untuk Tuhan, mesti Tuhan bagi lebih, of course kan. Tuhan tu maha adil. Kau kerja lebih, kau dapat lebih lah kan. Sama juga macam baru-baru ni akak belajar dengar ceramah pasal doa. Dalam grup kita orang ni, ada kita orang ni yang jenis okey, doa tak apa, doa lah, minta apa-apa pun. Doa minta rumah ke, minta iPhone ke, minta laptop ke, minta kaya ke, minta. Tapi ada yang jenis, ada sekelompok ni pula jenis, dia kata solat je, solat buat amalan je, tapi jangan minta, biar ikhlas kerana Allah. Ada orang jadi macam gitu. Tetapi hakikatnya sebenarnya doa tu tak salah. Berdoa dikira sebagai ibadah. Setiap doa kita ada pahala. Dan bila kita berdoa, minta kepada Allah apa yang kita nak, sebab Allah kan tahu dalam fikiran kita nak apa. Contoh, Allah tahu kan nak iPhone 12, tapi akak tak pernah minta kat dia. So, what you think? Aku adalah hamba yang sombong, tak pernah minta dekat Tuhan, walau aku nak benda tu kan. Apa salah minta? Allah bukan macam manusia, dan Allah tu tak sama macam fikiran manusia. Dan memang minta lah, walaupun sebutir garam pun minta. Sebab itu tu tanda kita tak sombong pada Allah. Allah tu sangat sayang kat kita. Dalam buku ni kan, dia starting ada satu cerita. Hai Hafsah Jobli. Sekarang pukul berapa? Dah berapa lama live ni? Dah pukul 3. Tak apalah, kita cerita. Okay. Dalam buku ni, Ustaz Nasrullah ada berjumpa dengan seorang kiai dekat Indonesia lah. Dia tanya, Kiai, kenapa hidup ni banyak masalah? Kenapa kita kena struggle untuk itu ini dalam hidup ni kan? Lepas tu kiai tu tanya, apa sebenarnya tujuan kita dihidupkan? Kiai tu tanya balik dekat Ustaz Nasrullah dengan kawan-kawan dia.
Then diorang jawab lah. Okay, ada yang jawab kita manusia dihidupkan ni untuk beribadah. Lepas tu ada yang jawab kita dihidupkan di dunia ni untuk menjadi khalifah muka bumi. Ada dua jawapan dekat situ. Dan Kiai kata sebenarnya jawapan tu salah. Okay, Kiai cakap nama Kiai tak ingat, kena check muka surat berapa dah tak ingat. Kiai cakap sebenarnya tujuan Allah ciptakan manusia ni adalah untuk dimanjakan, untuk dimuliakan. Ia adalah ingat tak penciptaan Nabi Adam dan juga ibu kita Siti Hawa dekat akhirat, dekat syurga dulu. Allah ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa dalam keadaan mereka hidup dalam syurga yang penuh dengan kemewahan, yang kalau diorang nak apa saja diorang boleh dapat, kan? Diorang boleh dapat dengan mudah. Diorang tak perlu bekerja. Jadi diorang dapat kehidupan mudah. Allah manjakan mereka, beri mereka dengan semua kemewahan yang ada. Tapi Allah letak satu syarat, jangan buat perkara ni. Tapi bila Nabi Adam dan Siti Hawa buat satu perkara yang Allah larang tu, yang menyebabkan kehidupan mereka jadi susah. Mereka dibuang daripada syurga, diturunkan ke dunia, dipisahkan sebab kan dosa mereka. Sebab tu Kiai cakap kita ni sebenarnya Allah hidupkan memang untuk dimanjakan, diberikan kemudahan. Sebab tu kan kalau baca tafsir Quran tu kan, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalau baca dalam Al-Quran, kalau bahasa Arab kita faham, kita bacalah dia punya translation. Allah cakap Al-Quran adalah kalam Allah, adalah petunjuk. Memang kata-kata Allah. Mustahil kata-kata seorang manusia dalam tu, kan? Memang kalam Allah. Okay? Apa dia nak cerita pasal kalam Allah ni? Astaghfirullahalazim. Okay. So dalam Al-Quran akak selalu baca tafsir. Allah tak pernah sekali pun cerita kalau kita nakkan kejayaan dunia akhirat kita kena kerja sungguh-sungguh. Tak pernah. Serius. Tak pernah. Tak ada satu ayat pun dia kata kerja sungguh-sungguh pagi sampai malam, tak ada. Tetapi apa yang Allah nak kita buat adalah kalau kita nakkan dunia, kita nakkan akhirat, kita kena satu, banyak bertaubat. Yang kedua yang Allah selalu tekan adalah bangun solat tahajud. Tu. Kemudian Allah juga pesan supaya kita solat duha. Jadi yang lain ni, pekerjaan ini dah jadi perkara wajib yang kita kena buat ikut pada kita punya memang position kita apa. Tetapi yang Allah suruh kita buat adalah Allah suruh kita buat solat duha. Allah suruh kita selalu bertaubat. Allah suruh kita selalu bangun malam dan juga bersedekah. Itu semua Allah sebut. Allah sebut itu. Jadi itulah sebenarnya yang kita kena buat untuk orang kata supaya hidup kita ni nak mudah. Dan punca asal kenapa Allah suruh kita bertaubat, sebab kita hari-hari buat dosa, kan? Dosa itu di mana-mana. Contoh kita buka Facebook, buka TikTok, apa semua macam-macam dosa ada masuk. Kalau lelaki tengok aurat perempuan yang cantik-cantik, perempuan cantik-cantik tu berdosa sebenarnya. Dia orang boleh tengok sekali, tapi kalau tengok banyak kali dah berdosa, kan? Jadi maksiat kat hati. Jadi dosa tu yang menyebabkan penghalang untuk kita dapat kemudahan dan kasih sayang daripada Allah. Sebab tu kita kena bertaubat banyak-banyak. And then disebabkan itu jugalah akak selalu cakap, ya Allah, biarlah aku duduk kat rumah ni, buat bisnes kat rumah ni. Kalau keluar sana, kalau keluar, wallahu alam entah macam mana, kan? Macam-macam bercampur, kita akan terdedah dengan macam-macam hal. So umur akak dah banyak, so akak cakap prefer stay macam gini, grow business meletup-letup walaupun hanya dari rumah. Itu yang akak request kepada Allah, kan? Wallahu alam Allah nak buat macam mana nanti. So tu kiai tu cakap sebenarnya dosa kita yang menyebabkan, dosa yang kita buat tu menyebabkan hidup kita susah, struggle apa semua. And then Ustaz Nasrullah kata dari segi yang terdengar dengan dia punya first video itu, kata
Sebenarnya Allah tu dia dah apa, kita punya rezeki tu turun daripada atas macam air hujan. Macam air hujan, melimpah lah, turun daripada atas, memang melimpah kat kita. Memang ada macam-macam rezeki kita, apa, udara, matahari, tempat tinggal. Kalau kita senaraikan nikmat yang Allah bagi itu sebenarnya banyak, itu melimpah ruah. Tetapi bila kita ada dosa, ia ibarat ada satu penghalang, macam payung kat atas tu, payung. Jadi nikmat, semua rezeki yang lebih-lebih tu tak dapat nak direct kat kita. Memang struggle lah nak dapat. So kerja kita kalau nak hidup kita mudah, kita kena banyak bertaubat dan berusaha supaya jangan buat dosa. Itu je. Kalau kita nak mudah. Lepas tu hiduplah dengan cara apa yang kita nak. Okey, dari segi bahagia, kebahagiaan itu pada orang berbeza-beza kan. Ada orang rasa bahagia bila hidup dia sederhana. Jadi kita jangan tengok dia tu macam-macam tak ada, dia tak bahagia, tak. Kebahagiaan orang tu ikut pada orang tu sendiri. Kan? Lagipun kalau kita banyak duit, kalau kita kaya, kita ada tanggungjawab sebenarnya. Kekayaan itu adalah satu tanggungjawab. Kekayaan itu di akhirat nanti akan menyebabkan perhitungan amal kita tu lama sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk menjadi orang yang kaya, kita kena bersedia untuk menunaikan tanggungjawab. Macam Ustaz Abid Liu tu kan, dia kaya tapi dia perlu agihkan kekayaan dia tu pada orang yang memerlukan. Sebab semua kekayaan yang Allah bagi, Allah akan tanya. Jadi kalau banyak sangat kekayaan kita, lamalah perhitungan kita dengan Allah nanti. Tapi kalau misalkan harta kita tak banyak, nanti perhitungan sekejap lah, terus masuk kat syurga. Wallahualam. Tapi semua itu atas pilihan Allah, sama ada kita mampu ke tak lah. Macam tu. So rasanya dah lama. Lepas ni sekarang 3:30, sampai asal nanti boleh spend masa untuk mengaji lah, insyaAllah. Alhamdulillah, dah masuk juz 20. Dah 2-3 hari ni terpaksa tak mengaji dulu sebab ada yang lebih utama, terpaksa diutamakan lah, kan. So hari ni insyaAllah ada 1 jam ni, tengoklah kita boleh fokus mengaji. Dari segi mengaji tu, membaca kalam Allah. Orang kata kita ni, saya orang Melayu, saya baca Al-Quran bahasa Arab. Tapi apa yang saya dapat, saya tak faham apa pun kan. Tetapi ini Al-Quran itu adalah wahyu Allah, wahyu daripada Allah. Wahyu daripada Allah, dia bagi dekat Nabi Muhammad SAW. Tetapi the best part, perbezaan umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi-Nabi yang lain. Umat Nabi-Nabi lain, bila dapat wahyu mereka, umat mereka tak boleh gunakan. Wahyu tu untuk mereka sendiri. Tetapi istimewanya Nabi Muhammad SAW, Allah bagi wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan Al-Quran itu boleh digunakan oleh umat-umatnya. Kita ni, kita boleh gunakan wahyu tu, kan? Antara apa yang kita boleh dapat bila kita baca Al-Quran adalah, setiap ayat yang kita baca, setiap huruf yang kita baca, kita akan dapat 10 kebaikan. Apakah kebaikan itu? Itu terserah pada kebijaksanaan Allah, rahsia Allah. Kita berdoa lah supaya minta kebaikan zaman. Jadi kalau satu huruf 10 kebaikan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, kira berapa huruf, ada berapa banyak kebaikan yang Allah akan bagi pada kita. Tinggalnya kita kena masukkan maklumat-maklumat yang positif dalam fikiran kita. Kita kena cakap, Allah akan bagi banyak kebaikan pada aku berkat daripada amalan membaca Al-Quran ini, membaca kalam dia, membaca wahyu dia. Dan memang ada banyak lagi kelebihan bila kita membaca Al-Quran. Ada juga cara macam mana kita nak mendapatkan jawapan daripada Allah dengan Al-Quran. Ada belajar, ada buat baru ni, insyaAllah akan share, akan datang lah. Itu saja perkongsian dari saya hari ini. Semoga dapat memberi manfaat. Sebelum closing,
sebagai seorang peniaga yang diamanahkan oleh Allah untuk berniaga, saya kenalah promote produk ni yang alhamdulillah Allah telah temukan saya dengan susu kolostrum yang dah membantu kesihatan saya dan juga ramai ahli-ahli saya. Jadi kalau ada di luar sana yang ada masalah kesihatan dalam baik-baik, yang ada yang mencari untuk macam mana cara untuk memperbaiki sistem imun, boleh cuba hubungi saya. Okey, kita ada susu kolostrum alhamdulillah setakat ni proven, memang terbukti, memang sangat bagus. Memang orang kata testimoni banyak lah, bukan fake testimoni, bukan fake testimoni. Saya ni memang dah banyak sangat membantu. Jadi siapa yang ada masalah kesihatan, lepas tu bagi mereka yang dah berumur 40 tahun ke atas, memang kata sistem antibody tu makin drop, sangat digalakkan untuk minum susu kolostrum setiap hari. Dan sesungguhnya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 21, Allah tulis dalam tu, sila cek. Allah kata minumlah susu lembu, okey, yang kerana Allah dah sediakan macam-macam manfaat kebaikan di dalamnya untuk kita. So kalau perlukan boleh hubungi saya di nombor telefon yang tertera. Jangan biarkan kalau sakit, jangan biarkan penyakit, sebab bila kita Allah uji dengan sakit, tanggungjawab kita selain kita tetap bersyukur dengan sakit ada, tanggungjawab kita adalah mesti mencari penawar. Itu adalah pahala. Ada pahala dia yang setiap effort kita. Berbanding Allah uji kita dengan sakit tapi kita mengeluh tak buat apa-apa. Yang itu wallahualam pastilah Allah tak suka. Allah uji kita, Allah nak tengok apakah feedback kita terhadap ujian yang diberikan. So kalau sakit, jangan putus asa, teruskan mencari penawar. Dan alhamdulillah salah satu produk susu kolostrum yang alhamdulillah nak bantu ramai orang adalah produk yang saya niagakan sekarang. Boleh cari saya kalau perlukan. Alhamdulillah, itu saja perkongsian dari saya hari ini, Neti Laili dari Ampang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.